So bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan malam ni kita punya sharing adalah topik dakwah. So dakwah ni adalah tanggungjawab semua orang, semua bilangan. Dan dakwah ni kita tak ada mesti kena ada surat, mesti kena ada sijil ataupun mesti kena ada apa-apa sertifikat untuk kita berdakwah. Tak ada Dan dakwah ni dia bukan hanya bercakap, bukan hanya mesti sampaikan, bukan hanya mesti bagi tahu orang, mesti tegur orang, mesti cakap dengan orang. Tidak. Dakwah ni dia boleh juga dengan perkataan dan juga daripada perbuatan. So, perbuatan yang baik pun dalam kategori dakwah. Okey, diam pun dalam kategori dakwah. Hari ni kita banyak gunakan lidah kita terus semangat nak berdakwah sampai lidah kita ni menyakiti hati orang Islam lain yang mana dah lari daripada matlamat dakwah tersebut. Dakwah ni salah satu cabang iaitu kita menyampaikan kebaikan. Sebab tu kita cakap senyum pun sedekah dan menggembirakan hati orang lain tu pun dakwah. Tapi kita tengok menggembirakan tu macam mana. Kita nak faham malam ni kenapa kita kena dakwah. Sebelum kita dakwah, kita kena faham dulu maksud dakwah tersebut. Apa itu dakwah? So, dakwah ni maksud dia adalah menyampaikan apa sahaja kebaikan. Macam hari ni, korang share banyak-banyak live ni, itu pun salah satu daripada dakwah. Korang sampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan dakwah ni ada niat. Niat dia adalah apa? Membawa sesiapa sahaja. Bila kita cakap semua manusia, sesiapa sahaja. Kita sebagai isteri, kita ada tanggungjawab. Kita suami, kita ada anak-anak, ataupun kita ada banyak tanggungjawab lain di sekeliling kita. Kita ada kawan-kawan, kita ada sahabat, kita ada kenalan, kita ada jiran. Dan itu semua adalah tanggungjawab kita. Menyampaikan kebaikan sama ada daripada perkataan ataupun perbuatan. So, daripada perkataan, kita cakap yang baik-baik. Kita jaga lidah kita, tidak cakap yang tidak baik. Dan juga kita sampaikan kebaikan pada dia. Maksudnya kalau kita ni, dia tanya kita apa-apa masalah atau apa, kita berdamaikan dan memberi kebaikan lah maksud dia. Jadi, dakwah ni adalah mengajak orang ataupun menyampaikan kepada orang, orang ni, manusia ni, semua makhluk Allah kat muka bumi ni kepada Allah. Sebab kita pun tahu hidup kita ke atas muka bumi ni sebagai khalifah. Khalifah ni orang yang memikul tanggungjawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Jadi selepas Nabi Muhammad tak akan ada dah nabi dan juga rasul. Tapi apa yang ada adalah khalifah, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak nak mengaku jadi umat Nabi? Jadi kita semua ni adalah khalifah, adalah memikul tanggungjawab. Kita ni memikul tanggungjawab ke atas seluruh umat Nabi SAW. Kita kena faham kenapa kita berdakwah pula. Kita kena faham kenapa kita kena buat dakwah. Kenapa setiap kita ni kena ada maksud, kena ada tanggungjawab, kena pegang tanggungjawab ni. Kenapa So dakwah ni adalah amal ma'ruf nahi anil munkar. Kita menyuruh kepada kebaikan. Bukan kebaikan apa yang kita suka, tidak. Kebaikan apa yang Allah nak. Kebaikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Itulah kita nak membantu orang lain. Kita nak sampai kepada orang lain. Kita nak bagi tahu orang lain apa yang Allah Ta'ala murka kalau kita tak solat. Apa yang Allah Ta'ala suka. Apa yang kita dapat. Syurga tingkat mana. Apa yang ada dalam syurga. Okey, semua tu adalah dakwah. Kemudian nahi anil munkar. Nahi tu maksud dia apa? Melarang. Melarang daripada kemungkaran. Jadi ini semua tanggungjawab kita ya. Bila kita nampak satu kemungkaran, kita kena tegur. Bila kita tak suka satu kemungkaran tu, kita tinggalkan orang tersebut dalam keadaan benci. Benci bukan benci pada dia, tapi benci pada kemungkaran yang dia buat. Dan dakwah ni, dia banyak sangat kelebihan dia. Antaranya, Nabi SAW ada sabdaan lebih kurang maksud dia, satu kebaikan yang kita buat, bila benda tu berterusan, benda tu pahala tu pun berterusan. Bila ada kebaikan, contohnya ada orang buat kebaikan, kita penyebab orang lain buat kebaikan. Contohnya you all share live ni dan orang lain buat dakwah dengan sebab dapat tengok live ni. Apa yang berlaku, setiap kebaikan yang orang lain buat, kita akan dapat saham. Kita share je video ni. Sama juga dengan keburukan. Setiap keburukan yang kita share, kita bagi tahu pada orang, kita sampai kepada orang, setiap keburukan yang orang buat, kita pun dapat dosa. Jadi hati-hati apa yang kita share, apa yang kita buat. Sebab ini pun salah satu cabang dakwah juga. Sama ada kita dakwah tu mengajak orang pada kebaikan ataupun kita menyebabkan orang lain berbuat kemungkaran. Jadi kita mestilah nak jadi orang yang mana sebab kita orang dapat manfaat, sebab kita orang ingat Allah, sebab kita orang nak jadi lebih baik, sebab kita orang saling bermaafan, sebab kita manusia seluruh umat Nabi SAW ni bersatu hati. Boleh tak malam ni kita niat kita niat je, insya-Allah. Buat ataupun tak buat itu kemudian cerita. Kita niat dulu dan kita minta pada Allah, ya Allah, aku niat
untuk sampaikan apa sahaja yang aku tahu, kebaikan apa sahaja yang aku tahu, sampai kepada orang. Hari ini kita ada media sosial, kita boleh gunakan media sosial kita sebaik mungkin untuk apa? Untuk sampaikan pada semua orang. Betul tak? So jadi kita tak perlu pun keluar rumah, kita tak perlu pun pergi jumpa orang, kita hanya jumpa orang dalam media sosial sahaja. Jadi kat sini kita bagi tahu, malam ni kita nak ulaskan satu perkataan hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Nabi cakap ada Nabi sabda Nabi lebih kurang maksud dia, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi kita nak cakap kat sini Nabi SAW menggunakan perkataan balighu. Balighu tu maksud dia apa? Sampaikan. Dan perkataan itu termasuk dalam kategori fi'il amar. Fi'il amar ni dalam bahasa Arab bermaksud perintah, perbuatan yang merintah. Jadi kat sini Nabi SAW perintahkan umat dia. Apa umat Nabi? Kita kan? Perintahkan kita untuk sampaikan kepada orang, sampaikan kepada semua orang, sampaikan kepada sesiapa sahaja. Walaupun kau tak tahu banyak, tapi kau tahu satu ayat je daripada aku, sampaikan. Sebab apa hari ni kita sekarang ni sangat tenat, umat sangat jauh daripada agama. Tak faham kenapa amal agama tak faham kelebihan amal agama. Kenapa kita kena amal agama Islam dalam hidup kita? Tak faham. Jadi tanggungjawab kita untuk sampaikan kenapa kita kena hidup dalam agama Islam, kenapa kita kena amalkan kehidupan agama Islam. Kenapa kita nak malu nak amalkan kehidupan kita sebagai orang Islam? Kenapa kita bangga hidup secara menghilafkan sunnah Nabi? Banyak orang kita bangga dengan pakai seluar sekian-sekian, bangga dengan pakai baju pendek, bangga dapat tiru style orang-orang sekian. So kita nak bangga sebagai umat Nabi, kita nak bangga kita berpakaian sunnah, kita nak bangga kita cakap yang baik-baik, kita nak bangga apa yang kita buat ni orang dapat kebaikan. So itulah yang kita nak bawa dalam hidup kita, betul tak? Setiap perbuatan kita pun adalah dakwah. Orang tengok kita pakaian yang sopan, orang tengok kita tutup aurat dengan sempurna. Mungkin ada orang tak suka, tapi kita buat ni untuk Nabi. Kalau kita nak cerita apa yang Nabi dah buat untuk sampaikan satu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada kita. Bayangkan, Nabi dah meninggal 1400 tahun dulu, betul tak? Lebih. Nabi dah meninggalkan kita. Tapi apa yang kita dapat hari ini? Kita dapat salat, kita dapat mengucap kalimah La ilaha illallah, kita dapat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah maksudnya dakwah. Kita nak dakwah ni bukan setakat kita je dapat kebaikan, kita nak anak keturunan kita pun nanti dapat kebaikan. Kalau boleh ke akhirat nanti kita nak dekat dengan Nabi, supaya bila kita dekat dengan Nabi, kita dapat syafaat. InsyaAllah bila dekat dengan Nabi, insyaAllah memang confirm dapat syafaat kan. Kenapa? Kalau kita tak buat dakwah, kalau kita tinggalkan dakwah ni, apa yang akan berlaku? Kemerosotan, kerosakan, pembunuhan di mana-mana. Manusia hilang batas fikiran kerana tak ada lagi manusia yang menyampaikan. Dan inilah sedang berlaku. Jadi sebab tu kita bagi tahu orang lain kenapa kita kena buat dakwah. Jadi dakwah ni bukan semesti kita ada ilmu. Sebab tu Nabi cakap balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kita tahu apa kelebihan solat awal waktu, kita sampaikan dekat orang kelebihan solat awal waktu. Kita sampaikan apa yang kita tahu walaupun sedikit. Jadi bila kita rasa kita nak tinggalkan dakwah, kita kena fikir, kalau berlaku apa-apa, kita pun termasuk sekali. Kalau satu bala turun, ada maksiat berlaku di kalangan kita, bala turun, kita pun terkena sekali. Kita pun tak akan terselamat daripada bala tersebut. Kalau berlaku gempa bumi, kita pun kena. Auzubillah min zalik kan. Jadi kita kena bermula daripada sikit. Maksudnya kita tahu satu keburukan, jangan diam, kita sampaikan. Walaupun kita takut, walaupun kita tak ni, kita kena bagi tahu dia. Jadi apa saja, kita bermula daripada orang terdekat kita. Macam kita isteri, suami, anak-anak kan, keluarga kita, sampaikan benda ni tak bagus, benda ni tak elok. Okay, kita kena tinggalkan. Ada hadis mengatakan dalam setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Selepas Nabi SAW wafat, akan ada mujaddid. Mujaddid ni adalah orang yang mana dia datang bawa pembaharuan pada agama. Maksudnya ada benda baru yang menyebabkan ramai orang berpusu-pusu pada agama. Untuk masa 100 tahun dulu, kita baca di sirah Maulana Ilyas, dia bawa apa? Dia bawa tasjid, dia bawa semangat ataupun kesatuan untuk usaha tabligh, usaha dakwah, iaitu menyampaikan. Kat Yaman ada satu Habib nama Habib Abu Bakar Adni. Dia adalah pengasas kitab Fiqh Tahawulat. Kalau kita baca, dia bukan setakat pengasas kitab, tapi pengasas kepada ilmu Fiqh Tahawulat. Apa itu ilmu Fiqh Tahawulat? Saya cerita sikit. Ilmu Fiqh Tahawulat ni adalah menceritakan tentang umat akhir zaman, apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Termasuk coronavirus pun
dah ditulis 10 tahun lalu oleh Habib Abu Bakar Adni. Kalau korang ada masa, boleh research tentang Habib Abu Bakar Adni. Subhanallah, beliau orangnya sangat bijaksana dan juga orang alim yang thiqah, iaitu memang bertakwa kepada Allah. Jadi kita nak bagi tahu kat sini, tanggungjawab para wanita dalam usaha agama. Dia tak rasa ramai para wanita kita, dia tak rasa tanggungjawab ni. Dia rasa kerja dakwah ni adalah kerja orang lelaki. Siapa yang dalam ni yang dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun dia kena buat usaha agama. Maksudnya dia kena buatkan usaha agama ni, maksud dia apa? Usaha ni maksudnya kita kena berusaha untuk sampaikan agama kepada orang. Siapa yang rasa ini memang tanggungjawab lelaki? Sebenarnya ini adalah tanggungjawab kita semua